sahabat. Orang yang dekat dengan Allah, akhlaknya sangat-sangat baik. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebab itu kita kata hadiah, apakah hadiah terbaik, apakah warisan terbaik seorang ibu ataupun seorang bapa, ibu bapa kepada anak-anaknya, bukan harta bertimbun, bukan kereta besar, bukan rumah besar, bukan ladang besar. Okey. Tetapi yang dipesan oleh Rasulullah, yang apa hadiah paling baik kamu hadiahkan kepada anak-anak kamu ialah akhlak yang baik. Kita nak bercakap juga tentang akhlak. Bagaimana Allah menunjukkan kepada, membimbing Rasulullah supaya menjaga akhlaknya, sehingga daripada kecil sampailah dia menjadi Rasul, tidak pernah melakukan kesalahan yang melibatkan dosa. Dijaga dari kecil. Jangan kata Nabi hidupnya kecil terbiar. Tak. Allah jaga setiap saat dan ketika. Okay, sebab itu ketika nak tengok muzik saja, Allah tidurkan dia, tidur setidur-tidurnya. Cara Allah nak jaga. Maka sekarang ini, macam mana Allah nak tunjuk sayang dia? Macam mana Allah nak tunjuk manja dia? Macam mana Allah nak tunjuk lembut dia dengan pendosa? Kerana Allah tidak pernah putus asa pada seseorang yang melakukan dosa. Dan Allah tetap menyediakan ruang untuk pendosa-pendosa. Siapa pendosa? Siapa yang mengaku dia tidak berdosa? Ini satu persoalan besar ni. Jadi semua kita ada dosa. Jadi siapa yang mengatakan dia tak ada dosa, itulah start dosanya. Maka maknanya kita kata macam mana sayangnya Allah pada yang salah, pada pesalah-pesalah. Pendosa-pendosa ni orang yang buat salah dengan Allah lah. Orang yang buat salah dengan manusia itu sah-sah lah. Okay? Orang yang berdosa dengan Allah, dosa dengan manusia, dosa dengan alam, dosa dengan semua. Tetap Allah tidak pernah benci. Sebab itu di syurga ada ramai pendosa-pendosa. Kalau kita melihat kisah yang sudah biasa dipanjangkan oleh mulut-mulut para da'i, ialah orang yang sudah membunuh 100 orang. Orang yang sudah membunuh 100 orang sahaja, akhirnya masuk syurga, jeruhnya ketika meninggal diangkat oleh malaikat rahmat naik ke langit, sehingga dihantar oleh Allah seorang lagi malaikat untuk menjadi penyelesai kepada malaikat rahmat dan malaikat apa kita kata, maka kita kata antara malaikat rahmat dengan malaikat apa kita kata yang mengangkat dosa, yang memungut orang berdosa ini, maka diukur jaraknya. Ini kita dah tahu, minta payah panjangkan. Maka didapati jarak orang yang nak bertaubat tadi dengan tempat yang dia nak pergi lebih dekat daripada sangat dekat. Okay? Maknanya kalau dah dekat, maknanya maknanya hajatnya sudah dekat-dekat nak sampai. Okay? Walaupun kita kata bezanya jarak tempat yang ditinggal dengan jarak tempat yang dia nak dituju. Hanya beberapa jengkal sahaja bezanya dengan jarak tempat yang ditinggal. Namun tetap rahmat Allah sampai, maka malaikat rahmat mengambil rohnya dan meletakkan orang ini ke syurga. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Kalau kita kata wanita musyrik sahaja yang memberi anjing minum dengan kasutnya, mencedok air dengan kasutnya juga, akhirnya dipilih Allah masuk syurga. Anjing yang meneman kumpulan pemuda Al-Kahfi saja diangkat Allah masuk syurga. Maka nak menunjukkan kepada kita betapa santunnya Allah, betapa lembutnya Allah, betapa baiknya Allah kepada pendosa untuk mereka kembali kepada Allah. Sebab itu kita sekali lagi, kita yang konon-kononnya sudah mula hijrah, sudah mula nak buat baik, sudah mula nak tinggalkan sikit yang meragam-meragam, yang dulu-dulu yang jahiliah itu. Jangan pandang rendah pada orang yang belum jumpa ruang untuk hijrah. Jangan pandang rendah pada orang yang masih melakukan benda-benda maksiat. Sebaliknya, kalau kita tahu dan kita nampak, kita terus angkat tangan berdoa. Kerana hidayah Allah tidak pernah berhenti turun dan tidak ada doa yang tidak terangkat. Mudah-mudahan dengan doa kita, orang-orang yang kita doakan itu dapat hidayah dan akhirnya hijrah menjadi tetamunya Allah, atau menjadi pengikut, atau menjadi hamba-hamba Allah yang tidak melanggar perintah Allah lagi.
pantang. Jangan sekali-kali berprasangka buruk pada orang yang memang memaparkan perlakuan buruk. Okay, kerana kita tak tahu apa di hujungnya. Kita tak tahu Allah akan turunkan hidayah untuk dia bertaubat. Maka kalau kita masih mengaku dia berdosa, maka dosa yang kita ada sebut itu jatuh kepada kita. Sebab itu kita kata penyayang ini, kita kata Allah nak bagi tahu pada kita, tidak ada orang jahat yang akan kekal jahat, tidak ada orang baik yang kekal baik. Ni yang kita paling takut. Okay? Kalau kita mengaku baik, itu dah masalah lah tu. Masalah besar yang kita sebenarnya tak tahu. Kita sentiasa berdosa. Tapi tak boleh putus asa, kerana Allah tetap akan berikan ruang dan bimbingan setiap masa. Hanya kita nak ambil ke tidak. Mari kita tengok apa buktinya. Kita merujuk kepada surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53. Kalau sempat. Yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Okey, yang melampaui batas artinya buat benda-benda salah. Dia tak sayang dirinya. Tangannya masih pegang yang haram, mata masih tengok yang haram, telinga masih dengar yang haram. Melampaui batas terhadap diri sendiri. Kalau tadi Abu Zar tadi itu melampaui batas, tidak menghargai diri sendiri. Ini masalah kita ni. Okay? Janganlah kamu berputus asa. Kamu ni terus-terus buat meragam juga, melampaui batas. Sayanglah diri. Ni contohnya. Lembut, Allah panggil kita, hai. Okay? Maknanya, Allah sangat, hai hamba-hambaku, ya Allah. Walaupun kita dah jadi pendosa, tetap Allah aku, ya hai hamba-hambaku. Ini bukti nak leburkan semua degil-degil yang ada dalam diri kita ni. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah tak kata pendosa-pendosa kamu tak ingat mati ke? Oi, kita nak marah orang. High class, kasar-kasar. Okay? Jadi kalau kita melihat orang yang belum dapat hidayah, terus angkat tangan doa. Itu saja. Tak boleh kutuk, tak boleh kritik, tak boleh benci, tak boleh gelar dia macam-macam. Kerana itu menunjukkan akhlak kita paling buruk. Okey. Mari kita sambung balik Az-Zumar ayat 53, panjang sikit ayatnya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Okey. Maknanya kalau kita melihat ada orang yang buat maksiat belum lagi nak bertaubat, kita ingatkan pada dia rahmat Allah tidak pernah jangan putus asa. Jangan putus asa. Allah akan bagi ruang, bagi kesempatan pada kamu. Kerana rahmat Allah, kasih sayang Allah itu tidak pernah berhenti. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian sesungguhnya Allah mengampuni. Ini ayat mahal ni. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Okay, Allah janji tidak pernah mungkir janji. Ini ayat-ayat Allah. Allah dah bagi papan tanda kat kita, dah tolong pegang ni. Okay? Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini peringatan pertama. Wahai pelaku-pelaku dosa. Wahai hamba-hambaku ini, ya Allah. Ini lembutnya Allah ni. Kita baru anak meragam sikit, dah sergah setengah mati. Okay? Hoi! Oh Allah, kasarnya macam kita baik sangat. Allah yang maha baik ini tegur orang yang berdosa ini. Dia tak sebut dosa pun yang melampaui batas. Yang melampaui batas, lembut bahasanya. Okay? Dia perompak, dia tu lanun, dia tu begitu, dia tu begini. Kita, Allah kata jangan melampaui batas. Apa pun dosa, jangan melampaui batas. Buat diri kamu, tolong jaga diri kamu dari api neraka. Sebab itu kita nak kata Az-Zumar ini, kita katakan Allah dah siap-siap, dah lah tu. Okey, ataupun kita kata janganlah melampaui batas terhadap diri kamu sendiri. Tak sayang ke dengan diri? Nak buat dosa berapa lama? Nak tinggal ibadah berapa lama? Nak lawan Allah berapa lama? Ini contohnya. Allah berbual dengan kita. Sebab itu kita kata kekuatan yang kita nak bangun ialah kita memahami isi Al-Quran. Allah dah bagi tawaran istimewa dah. Layanan paling baik, aku ampun semua dosa.
Tapi masih jugakah kita tak nak bertaubat? Allah kata kamu minta aja. Aku nak tunggu kamu minta aja. Kalau kita kata kisah Nabi apa yang sakit, Nabi Ayub. Okey, Nabi Ayub pula daya. Betul lah. Okey. Maknanya kita kata kita nak bangun balik kekuatan yang berdosa itu, Allah tetap sediakan hadiah dari Allah, tetap bagi rahmat. Allah tak kata kamu ni sampai kesudah jadi jahat ni pasal apa? Dok. Allah gamit, panggil kita balik ni. Hai orang-orang yang melampaui batas. Bahasanya santun dan lembut. Kita tengok banduan je. Itu banduan tu. Itu bekas banduan. Itu banduan. Itu penagih tu. Itu bekas penagih tu. Oh, alah. Menghina orang tak padan-padan dengan muka. Tak padan-padan dengan kekuatan. Ini yang kita nak kena jaga ni. Akhlak yang Allah jaga. Okay, jahat mereka dengan Allah bukan dengan kita. Yang kita nak bengkak perut pasal apa? Boleh nampak? Sebab itu kita kata layanlah dia sebagai manusia. Sebab kamu manusia. Allah melayan manusia dalam bentuk yang sangat santun. Walaupun pendosa-pendosa. Maka kekuatan ini yang kita nak ulas, bahawa jangan belang-belang orang. Jangan label-label orang. Dia tu, dia tu. Oh, jangan. Ini Allah melatih kita. Allah bagi tahu dengan orang yang pendosa-pendosa. Kita ni tak berhenti buat dosa. Udah-udahlah tu. Udah-udahlah gumpat tu. Udah-udahlah kedekut tu. Udah-udahlah tak macam-macam. Okey? Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pengampun, mintalah. Sebab itu kalau orang itu belum jumpa namanya taubat, kita angkat tangan doa, ya Allah,